Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما. أما بعد. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi kesempatan dan ruang waktu oleh Allah Subhanahu wa taala berhimpun di dalam rumah Allah, sebaik-baik tempat di atas muka bumi yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah masjid. Masjid diambil daripada kalimah sajada, yasjudu masjidan. Jadi masjid ni tempat orang sujud, mana tempat orang melakukan ibadat, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat. Jadi masjid ni tempat. Kalau sajada sujud, yasjudu mereka yang telah sujud. Jadi masjidan tempat orang bersujud. Jadi kita datang ni, kalau masjidnya namanya tempat orang sujud, kalau main handphone tak kena. Jadi gitu, tuan-tuan. Kalau namanya masjid, tempat orang sujud, tapi main game kat dalam masjid, tak kena. Main WhatsApp dalam masjid tak kena. Ada, tuan-tuan. Nama pun tempat orang sujud, tempat orang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam masjid, kalau masjid ni tempat orang bersujud mengingat Allah, kalau dia mengumpat, tak kena. Masuk dalam masjid mengumpat orang, tak kena. Jadi tuan-tuan, kita kena faham tu fungsi masjid tu. Mana bila kata masjid ni tempat yang sebaik-baiknya di atas muka bumi, maka tidak layak padanya ada benda-benda yang keji. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang siapa-siapa yang makan bawang putih jangan menghampiri masjid. Orang makan bawang putih pun jangan menghampiri masjid kerana mulut berbau. Ini kalau hisap rokok lagi jangan. Tapi kalau kalau dia tegah nanti kosong pula masjid, baik datang. Cuma kalau datang ke masjid jangan hisap rokok lah, dengar. Jadi begitu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kita berada pada bab yang kedua, kitab Hidayatus Salikin, fasal yang ketujuh, pada menyatakan berbuat taat dan ibadat yang zahir, iaitu pada menyatakan adab yang dikerjakan kemudian daripada terbit matahari hingga gelincir matahari. Pada minggu yang telah lalu kita telah membacakan sepotong hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menuntut kepada kita bila maknanya terbit matahari ini, naik matahari, disunatkan kepada kita melakukan solat isyraq. Kerana anjurannya seperti mana hadis yang telah lalu yang telah kita baca, man shallal fajra fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha ila tulu'i syams summa shalla raka'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin
wa umratin tammatin. Barang siapa yang solat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir akan Allah Subhanahu wa taala sehingga datang kepadanya terbit matahari, kemudian maka solat ia 2 rakaat, nasaya adalah dianugerahkan dia pahala baginya seperti pahala haji dan para umrah yang sempurna. Ini disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi solatnya namanya apa tuan-tuan? Nama solatnya solat isyraq. Di bawahnya kita sambung lagi, qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini, dan sayugianya jangan engkau tinggalkan solat 2 rakaat solat sunat isyraq, iaitu niatnya usalli sunatal isyraqi raka'ataini lillahi ta'ala. Itu lafaz niat. Niatnya di dalam hati, tasdik bil qalbi, apa yang terlintas dalam hati kita. Angkat takbir, kerana bila kita sembahyang sunat ini tuan-tuan, dia ada qasad, kemudian ada ta'arrad. Cukup dah. Saja aku sembahyang sunat dah cukup, kan? Dah sah dah sembahyang tu. Saja aku sembahyang sunat. Kerana syaratnya 2 je, dia tak ada ta'yin. Kalau kita sembahyang fardu, dia kena ada ta'yin, menentukan waktu zuhur, maghrib, isya, subuh, tu kena ada. Kata tak sah. Tapi kalau sembahyang sunat, dinya syarat sah niatnya 2 je, qasad dan ta'arrad saja, kan? Dah sah. Saja aku sembahyang sunat, cukup. Jadi terlintas dalam hatinya, itu dah sah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, baca olehmu kemudian daripada Fatihah pada rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Berpagi-pagi baca qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa? Nak memberitahu tentang bahawa iman kita dengan orang yang bukan Islam itu berbeza. Kita menyembah apa yang berbeza disembah oleh orang yang bukan Islam. Nak mengingatkan kita tiap-tiap hari, kan? Tiap-tiap hari mesti diingatkan bahawa kita punya cara hidup, perbuatan berbeza dengan orang yang bukan Islam. Cara makannya, cara hidupnya, cara pergaulannya, cara ibadatnya, dan agamanya berbeza, kan? Agama juga berbeza. Sebab tu kita sebagai orang Islam kena bangga kita sebagai orang Islam. Walaupun pada hari ini kita melihat orang memperlekehkan Islam, orang memandang rendah kepada Islam, kita kena yakin bahawa agama ni ialah dinul haq, iaitu agama yang benar. Kena yakin. Tak yakin tu ada perasaan, maknanya berbelah bagi kita, bimbang. Boleh maknanya menyebabkan batal iman kita. Kena yakin. Kerana ini memang zaman fitnah, zaman yang banyak fitnah. Islam akan dipandang rendah oleh orang lain. Satu masa Islam kembali ke atas. Satu masa Islam akan kembali ke atas. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kena meyakini tentang iman kita kepada Allah. Jangan ragu-ragu, jangan ada sifat ragu-ragu dengan Allah, bahawa agama yang kita pernah pegang ni, kita anuti ni adalah agama yang, walaupun pada kita melihat pada zahirnya orang Islam mundur dari sudut maknanya ekonominya, kan? Orang Islam mundur dari sudut ekonomi. Mereka menguasai bandar-bandar, menguasai perusahaan-perusahaan. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mereka menguasai bandar-bandar, mereka kuasai. Jangan risau, tuan-tuan, kan? Kerana itu Allah Ta'ala bagi dengan sebab usaha dia. Allah Ta'ala bagi dengan sebab usaha dia.
Kalau kita usaha pun Allah Ta'ala bagi juga. Kan? Allah Ta'ala menyempurnakan dengan sifat rahmannya Allah Ta'ala tadi. Orang yang bekerja tak kira dia Islam tak Islam, Allah Ta'ala sempurnakan hak dia. Tapi bila Allah Ta'ala sebut wala yaghurranna taqallubuka fi la yaghurranna taqallubul ladzi fil bilad mata'un qalil, apa yang mereka dapat dekat atas dunia ni mata'un qalil, semuanya sedikit. Kerana apa yang didapat tidak membantu dia untuk kembali kepada akhirat. Dia tak membantu. Tak membantu dia tu untuk ke akhirat. Kita ni yang dapat sedikit, sedekah membantu. Sedekah itu membantu kita. Itu sebabnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yakinlah dengan Islam ni. Kan? Walaupun hari ni kita tengok orang Islam ditengking, diherdik, dihina dia orang Islam ni. Kan? Orang-orang bukan Islam boleh mencatur orang Islam. Kan? Jangan disusahati kan. Kita kena mantapkan kepegangan. Lagi banyak dia memperkatakan tentang Islam, menghina tentang Islam, orang Islam kena mantap imannya. Kerana itu telah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Kembali kepada Islam, istighfar banyak-banyak, nanti Allah Ta'ala bagi jalan keluar bagi segala masalah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini Allah Ta'ala dah sebut dah. Wa man yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, bertakwalah. Ini kita tak mau bertakwa, ekonominya lemah, takwanya tak ada. Kan? Dah ada lemah ekonominya, semayangnya jauh tinggal, masjid-masjid kosong, rumah-rumah ibadat kosong, majlis-majlis ilmu kosong. Bagaimana Islam ni nak, orang Islam ni nak kuat? Sedangkan Allah Ta'ala memerintah kepada kita wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, bersedialah kamu dengan segala kekuatan. Jadi nak kuat kena bina dalamannya dulu, imannya mesti dibina. Sampai kita tengok kalau di Turki itu semayang subuh macam semayang Jumaat, imannya mantap. Kan? Imannya mantap. Semayang subuh macam semayang Jumaat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, jadi musuh Islam tengok pun gerun. Kerana apa? Orang Islam berpagi-pagi mereka bangun. Ini pukul 7 baru nak bangun. Kalau hari Ahad ramai yang syahid. Kan? Hari Ahad ramai yang syahid. Ahad. Ingat maknanya Bilal bin Rabah rupanya kena empap dengan bantal. Ahad rupanya tak kerja gitu. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu sebabnya orang-orang Yahudi mengatakan kami tidak takut dengan orang Islam. Sehingga apa? Sehingga orang Islam masjid-masjidnya penuh dengan orang. Bila? Terutamanya pada waktu subuh. Itu pada waktu itu mereka akan jadi gerun dengan orang Islam. Hari ni tengoklah, kan? Masjid-masjidnya kalau tak ada kuliah, Allah lesu dengan orang. Orang yang nak datang pun semuanya lesu-lesu dah. Sebab dah 7 series. Yang datang semua naik tangga pun berpapah je. Yang 6 series datang, yang 7 series datang. Kan? Itu pun baca Fatihahnya, angkat takbir, batuknya 2 minit. Fatihah belum baca lagi. Bila nak habis? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang-orang mudanya jauh daripada. Berikan peranan orang-orang muda masuk dalam masjid. Kan? Jadi tuan-tuan, baru dibina kekuatan. Mana bina kekuatan? Islam suruh, Allah Ta'ala suruh bina kekuatan. Tujuannya apa?
turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, untuk menggerunkan musuh Allah dan musuh kamu sendiri. Allah ni ada musuhnya, kita ni pun ada musuh kita kan. Musuh kita ni ramai tuan-tuan. Kadang-kadang yang masuk sama-sama pakai kopiah dengan kita, sama-sama pakai jubah dengan kita, tapi itu musuh. Kerana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, golongan-golongan munafik itu sama. Mereka berjubah, mereka maknanya berserban, duduk dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka golongan munafik. Mereka golongan munafik. Jadi kita tak mau. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik boleh dikenal sebab Rasul ada. Rasulullah beritahu tu munafik. Dan Rasulullah boleh menghidu, kerana bau orang munafik ni boleh dihidu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala menzahirkan orang-orang munafik ni, dia punya bau dia, sehingga terhidu oleh orang-orang yang Islam. Hari ini tuan-tuan, orang munafik tidak boleh lagi dihidu kerana telah ramai munafik. Rasulullah kata, man shalla wa hajja wa shamma, walaupun mereka semayang, walaupun mereka berpuasa, walaupun mereka mengenalkan haji, walaupun mereka mengatakan anak Islam, tapi iza haddasa kazaba, bila dia bercakap dia bohong. Kan tu tandanya munafik. Tapi tak boleh nak dihidu. Semayang macam kita semayang. Tapi Rasulullah beri tanda, cakap bohong, berjanji dia mungkin janji, diberi amanah dia pecah amanah. Tu tanda munafik. Dainya lebih hitam daripada kita sujud daripada kita. Nah, jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hati-hati. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rakaat yang keduanya selepas Fatihah disuruh baca apa? Qul huwallahu ahad. Nah, kenapa qul huwallahu ahad disuruh baca? Kerana ini surah yang membentuk tentang iman, tauhid kepada Allah. Nanti kalau baca dalam bab tauhid, qul huwallah menolak 8 perkara. Kan? Kalau sekiranya orang mengatakan Allah Ta'ala itu berbilang-bilang, qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa, ternapi dia. Ada, ternapi dia. Itu baca. Allahus Samad, kalau ada orang minta lain daripada Allah, Allahus Samad, Allah Ta'ala kata, aku tempat meminta. Jadi tak boleh minta dengan lain daripada Allah. Kan Allah yang memberi. Hari ni kita minta bergantung dengan makhluk, bergantung dengan makhluk. Kalau makhluk tak bagi, kita pun mati. Kita lupa dengan Allah. Kerana apa? Allah itu bersifat apa? Sifatnya meminta. Kita meminta kepada dia. Allah tidak memerlu, tetapi kita memerlu. Allah tidak berhajat, tapi kita berhajat. Sebab tu Allahus Samad, menafikan tidak boleh meminta selain daripada Allah. Sebab tu kita baca tiap-tiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bacanya surah Fatihah ni, surah Ikhlas ni masuk dalam. Baca surah Fatihah ni satu ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, masuk surah Ikhlas ni dalam dia. Kan? Masuk tu surah tu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, nanti kalau belajar tauhid, nanti qul huwallah tu diceritakan. Menafikan 8 perkara yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat ni ramai baca suratul Ikhlas. Ustaz, surah ni susah lah Ustaz, tak hafal lah. Tak hafal, tak payah baca. Baca Fatihah juga.
Ustaz, Fatihah pun tak hafal lah. Ini kalau Fatihah tak hafal, gantikan dengan zikir yang sama dengan 7 ayat. Kalau tak hafal ingat, Ustaz, zikir pun tak hafal lah, mati terus. Kan? Semua tak hafal, tapi nak buat apa? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ya. Jadi sunat isyraq jangan ditinggal tuan-tuan. Terutama orang-orang yang pensiun. Kan? Yang ada pensiun ni, Allah apa lagi dah dulu kan. Semayanglah sunat isyraq. Pahalanya seperti haji dan umrah tuan-tuan. Sekarang nak pergi haji susah. Sebab apa? Duit kena pakai banyak. Dia lepaskan maknanya tak boleh pergi dah sekarang, dia naikkan visa. Satu visa 540. Bayar juga tu. Dulu cuma 200 je. Ala kulli hal boleh lagi. Mana? Tapi zaman sekarang semuanya nak kena duit. Nak kena duit. Kan? Tuan-tuan. Kalau kita tak ada duit bagaimana? Bukan semua orang yang mampu. Nak pergi umrah, nak pergi haji, tak ada orang tak mampu tuan-tuan. Kalau kerjanya nelayan, kerjanya menori getah, dia simpan tu tempoh yang begitu lama. Lama dia simpan. Kadang-kadang sampai maknanya mati orang yang menyimpannya pun belum pergi lagi. Kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Pada zahir, pada adat, kalau dengan getah ni yang murah sekarang, kan, maka tak sampai. Tetapi dengan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala, Allah Ta'ala beri, walaupun tak pergi haji, tak pergi umrah, maka pahalanya seperti haji dan umrah. Ada satu kisah salafus soleh. Kisah ni tuan-tuan berlaku di tanah Arab. Kisah orang soleh. Dia ni tuan-tuan menyimpan duit. Dia menjual roti. Menyimpan duit lama. Simpan duit tujuan nak pergi haji je. Nak pergi haji je. Sampai masa cukup duit nak pergi haji, maka jiran tetangganya ditimpa musibah. Jadi tak dapat pergi lah. Tak dapat pergi. Ada seorang soleh, dia bermimpi tahun itu orang yang pergi haji seorang pun tidak dapat maknanya haji yang mabrur, kecuali seorang je. Tapi dia tak pergi haji. Oh, ini luar biasa. Ini orang soleh ni mimpi. Walaupun mimpi itu tidak boleh jadi hujah. Ini cerita. Bagi cerita. Nak tunjukkan tuan-tuan, ada orang tak pergi haji tapi boleh dapat pahala haji. Ada? Sama macam kisah ni tadi. Tak pergi haji tapi dengan semayang, dengan mendirikan solat isyraq, pahalanya seperti haji dan umrah. Jadi dia ni simpan duit yang begitu lama, berpuluh tahun, jual roti, tujuan nak pergi haji. Satu hari dia dapati duit dah cukup, tahun tu dah cukup nak pergi haji, jirannya ditimpakan musibah. Kematian suami, anak-anak kecil banyak. Kesian. Jadi dia pun ambil duit dia ni, berikan. Jadi hajinya tertangguh, tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Maka Allah Ta'ala mengilhamkan kepada orang soleh ini tadi, pada tahun itu orang yang pergi umrah, pergi haji, semuanya tak dapat haji yang mabrur, kecuali seorang dia, tapi dia tak pergi haji. Maka dalam mimpi itu disebut nama. Masya Allah tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan?
kerana dia menggunakan duit hajinya nak pergi haji tadi, bantu orang susah ni tadi. Tengok tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia tak pergi haji pun, tapi dapat pahala haji. Yang orang pergi semua tak dapat haji murah, dia dapat haji yang mabrur, walaupun dia tak pergi. Ini satu cerita yang luar biasa, kisah yang luar biasa tuan-tuan, kan? Kita ni bukan semua yang mampu. Yang mampu pun ada yang tak nak pergi, yang tak mampu lagi tak pergi, kan? Jadi dengan sebab itu, dengan sebab inilah yang dikatakan rahmat dan kasih sayang Allah. Rahmat dan kasih sayang Allah. Allah Ta'ala tu kasih sungguh, sayang sungguh kepada hamba-hamba dia, kan? Allah Ta'ala tahu orang ni tak mampu, tapi aku boleh bagi pahala seperti mana haji dan umrah. Jadi tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan kemudian daripada memberi salam, selepas sembahyang sunat isyraq, bagi salam, tahiyat akhir bagi salam, maka bacalah kamu akan doa ini. Baca puji Allah Ta'ala dulu, selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi, kepada sahabat-sahabatnya dan ahli-ahli baitnya, wa ala alihi washabihi ajmain. Doa alhamdulillahillazi ja'ala al-yawma afiyah. Ya, segala puji bagi Allah yang menjadikan kebaikan pada hari ini. Hari ini macam-macam kebaikan Allah Ta'ala bagi pada kita. Waja'a bisyamsi min matla'iha, dan kembali memunculkan matahari daripada tempat terbitnya. Orang duduk bandar tuan-tuan ni, Kuala Lumpur, tak tengok matahari dah 2-3 hari dah. Sebab apa? Jerbu. Tak pandang matahari, susah tuan-tuan. Tak pandang matahari, tengok kabus je. Nah, hari ni kat sini kita tengok lagi matahari, kan? Bayangkan tuan-tuan kalau tak tengok matahari 2-3 hari. Matahari ni Allah Ta'ala jadikan untuk menyinarkan. Wasyamsi wa duhaha, kan? Iza syamsu kuwirat, semua Allah Ta'ala sebut, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala jadikan matahari ini ada manfaat untuk manusia. Tak pandang matahari 2-3 hari, susah juga kita, kan? Kita perlu kepada cahaya matahari, menjemur baju, semua benda semua nak buat, kan? Walaupun zaman moden, orang ada washing machine, ada spin sekali, dia tak sama macam kita jemur baju bawah cahaya matahari. Dia tak sama, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tengok bagaimana Allah Ta'ala memunculkan, menerbitkan matahari. Kemudian Allahumma rzuqni khaira hadzal yawm wadfa'anni syarrah. Ya Allah, kurniakanlah kebaikan hari ini, hindarkan aku daripada kejahatan hari ini. Ini doa ni dia seolah-olah kita istikharah. Doa ni seolah-olah kita beristikharah dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, kalau ada kebaikan hari ini, berikan kebaikan. Kalau sekiranya hari ini ada keburukan kepada aku, kemudaratan, hindarkan. Itu sebabnya sebahagian daripada ulama tasawuf mengatakan solat isyraq ini ialah solat istikharah. Sebagian ulama tasawuf mengatakan bahawa
Solat isyraq ialah solat istikharah. Sebab apa? Sembahyang 2 rakaat minta kebaikan, minta perlindungan, minta petunjuk. Hari ni nak buat kerja hari ni. Ini perjalanan hidup sehari, biar Allah Ta'ala tunjukkan perkara-perkara yang baik. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal ard binuri syamsika abada abada. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau cahayakanlah atau Kau berikanlah cahaya kepada hatiku. Itu sebabnya tuan-tuan, kita ni kalau nak ke masjid, doa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa fi lisani nura wa fi fawqi nura wa fi tahti nura wa fi an yamini nura wa fi shimali nura Allahumma a'tini nura. Disuruh baca doa ni. Pergi masjid baca, minta nur. Nasaya Allah Ta'ala akan bagi nur pada dia. Telinganya bercahaya. Bukan macam ni cahaya, boleh dengar benda yang baik-baik. Kalau dengar suatu ilmu, dengar satu maknanya, sesuatu yang ada manfaat, masuk betul dalam telinga, tak keluar-keluar. Bukan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bukan. Wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Berikan ya Allah, nurkan mataku, supaya apa? Mata ni boleh melihat benda yang baik-baik. Tiap-tiap hari baca Quran, tiap-tiap hari tengok benda yang baik-baik, kan? Pergi tempatnya, mata bawa kita pandang tempat yang baik-baik. Nur, nur, nur. Tuan-tuan, wa fi lisani nura. Minta lisan biar ada cahaya. Apa maksud cahaya lisan? Lidah ni mudah untuk zikir. Zikir. Hari ni orang berzikirnya, kan? Di dalam TV itu tiap-tiap hari zikirnya lagu. Daripada sekecil-kecil sampai otai masih berbisa. Tu, kan? Tu dia punya zikir. Kan? Hiburan, hiburan, hiburan. Mana? Orang Islam tu dia di-create-nya jadi apa? Penghibur, penghibur, penghibur. Sedangkan jiwanya sakit. Jiwanya sakit, tuan-tuan. Dia menghiburkan orang, dirinya sendiri pun tak terhibur. Dia tak tenang. Dia sendiri pun tidak tenang. Dia menghiburkan orang supaya tenang, dia sendiri pun tidak tenang. Sebab tu nak cari ketenangan, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Zikir jadi tenang. Sembahyang jadi tenang. Rasulullah kata apa? Ya Bilal, arihni bi salat. Ya Bilal, tenangkan kami dengan solat. Maknanya Rasulullah ni dia punya ketenangan apa? Dia punya penyejuknya apa? Sembahyang, zikrullah. Kita penenang kitanya apa? Kalau tengok WhatsApp tu tenang je, tenang. Kalau baca Quran, baru tengok Quran tu sekejap dah lelap, pun tenang juga. Tenanglah juga. Kan? Kan? Orang ni kalau dia tengok WhatsApp, dia tak bercakap, senyap, sunyi, sepi tu. Mak tengok WhatsApp, anak tengok WhatsApp, ayah tengok WhatsApp. Oi, boring betul lah. Kan? Boring betul. Kalau naik kereta tu semua pegang handphone, kan? Macam saya nak babaskan kereta tu lah. Macam saya nak babaskan kereta tu. Senyap je.
Macam negeri di Langor Todak. Kita jawab pun dia tak jawab. Macam kita seorang-seorang dalam kereta. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, tapi bila kita baca Quran nak ajak bersembang pula. Kalau baca Quran ada je nak ajak bersembang. Itu namanya syaitan. Itu syaitan nama dia. Sebab tu syaitan menghiaskan kita waktu dia buat jahat. Dia hiaskan benda tu dia nampak baik. Sebab tu kita tak cakap, semua senyap. Jadi bila kita baca Quran, syaitan menghiaskan bahawa benda yang kita buat tu jahat. Sebab bila kita baca Quran nak bersembang. Waktu tu lah ada je nak tanya, Mak Kia berbuka apa tadi? Ada je nak tanya. Nah, ada je. Suami tengah baca, abang tak pergi masjid ke? Kawan tu tengah baca Yasin, bang tak pergi masjid ke? Ada je kan? Waktu tu lah garam tak cukup, belacan tak cukup. Orang baca Yasin tu lah waktu garam tak cukup. Pelik benar. Nampak tuan-tuan? Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi jangan lupa, keluar rumah ke datang ke masjid, baca doa. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa fi lisani nura, wa fi fawqi nura, wa fi tahti nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura, Allahumma a'tini nura. Baca tuan-tuan. Kan? Nanti kalau tak dapat, cuba cari dalam Al-Azkar Imam Nawawi. Doa tu ada. Maka disebut di dalam kitab ni oleh Al-Imamul Ghazali, dia kata apa? Doa yang dibaca, Ya Allah, ya Tuhanku, Kau berikan nur, iaitu cahaya pada hatiku dengan nur hidayah. Nur hidayah ni bukan nama orang. Nur hidayah. Nur hidayah ni makna petunjuk untuk buat taat, untuk buat baik. Hidayatika kama nawwartal ard, seperti mana engkau mencahayakan bumi ini dengan mataharimu, dengan cahaya mataharimu, binubir syamsika abada. Maka dia kata birahmatika ya arhamar rahimin, dan dengan rahmatmu yang maha pengasih lagi maha mengasihani. Jadi tuan-tuan, doanya pendek ya. Doanya pendek kan. Ustaz tak hafal lah ustaz. Yalah, bacalah apa doa-doa pun. Semua main tak hafal je kan. Semua tak hafal. Asal baca je, ustaz tak hafal lah ustaz. Tak apalah, bacalah mana yang boleh. Kan? Yang pentingnya kalau baca doa, jangan lupa puji Allah, jangan lupa selawat, jangan lupa doa sayyidud doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lepas tu baca balik selawat, baca puji bagi Allah balik. Dah. Kalau itu pun tak boleh, kan? Tak payah, dah senyap je. Dia gitu. Sebab tu bila dalam bab berdoa ni tuan-tuan, dia kena tahu kaifiat doa. Kan? Doa ni bila kita baca doa masuk je, dengar orang makmum ni kalau dia dah dengar Rabbana atina tu semua dah senyum dah tu. Semua senyum sebab tu dia ending. Tiba-tiba dia masuk doa lain. Kan? Muka berkerut balik. Macam mana imam ni, dia kata dah ending, dah kapal terbang, dah landing, naik balik. Tak belajar betul Pak Imam ni. Kami memang dah diasuh daripada dulu. Pergi Kenuri, pergi mana, Rabbana atina, semua dah tengok makanan dah. Kan? Masuk doa lain pula. Celaka betul Pak Imam ni, kata. Tak belajar apa. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Sinonimnya masyarakat kita ni Rabbana atina tu dah nak habis dah.
semua dah senyum je kan. Kalau kenduri tu semua dah tengok makanan dah. Dia dah tak pandang tangan dah tengok. Semua dah buka dah. Dia dah tak macam ni ni. Tadi macam ni, semua dah buka macam ni tengok. Ya, dia tentukan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selepas itu maka solatlah pula akan solat sunat istikharah. Sebagian ulama kata, semua tasawuf kata isyraq itu istikharah. Tapi di sini dia buat jadi dua. Isyraq tu lain, istikharah tu lain. Okay. Maka sembahyang sunat istikharah, usalli sunatan istikharati raka'ataini lillahi ta'ala. Ini istikharah yang macam mana pula? Kita tahu kalau istikharah ni kerana nak memilih sesuatu yang belum kita pasti. Jadi kita sembahyang sunat istikharah di sini selepas isyraq supaya Allah Ta'ala pilihkan perkara-perkara yang baik-baik kepada kita. Jadikan perkara-perkara yang baik kepada kita. Kalau ada benda-benda yang yang Allah telah qadakkan pada hati suatu benda yang tak elok, Allah Ta'ala minta kita mohon pada Allah hindarkan. Kan? Sebelum dia menjadi qada yang tetap. Kan tak? Ini qada kan ada dua, satu mu'allaq, satu mubram kan. Jadi sembahyang sunat istikharah. Dan lagi kaifiatnya seperti mana kaifiatnya macam solat sunat biasa juga. Sembahyang sunat. Maka jikalau ada bagimu satu hajat yang tidak dapat tiada engkau pergi padanya, maka bacalah olehmu akan doa ini. Jadi kalau kita buat solat istikharah, kita ada hajat tapi tak boleh, kita pun tak pasti benda ni boleh buat tak boleh buat, lepas sembahyang solat istikharah baca doa ni kan, doa yang diajar kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun wijhati fi kulli wijhatin wa maqsadi fi kulli qasdin wa ghayati fi kulli sa'yin wa malja'i fi kulli shiddatin wa hammin wa kuli li fi kulli amrin wa tawallani tawalliya mahabbatin wa aniyatin fi kulli halin. Bacalah doa tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dia kata setelah itu engkau kerjakanlah hajatmu, demikianlah engkau kerjakan pada tiap-tiap suatu ada hajatmu yang tiada mengeluarkan akan engkau daripada sibuk dengan berzikir, dan hendaklah engkau niatkan pada pertengahan pekerjaan itu berpaling kepada hak Allah Ta'ala daripada pekerjaan itu. Mana kita ni buat, kita usaha, lepas tu serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dah ikhtiar, doa dah buat, doa itu sebahagian daripada ikhtiar, daripada usaha. Kita dah buat dah apa yang Allah Ta'ala perintah, kita dah buat, kita dah usahakan, serah pada Allah, tawakal ala Allah. Barulah maknanya tawakal itu, kalau Allah Ta'ala tentukan ada kebaikan, maka baiklah. Kalau tak ada, tak dapat, jangan susah hati, kerana itu juga kebaikan kepada kita. Mungkin itu kita rasa kita nak, kan? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin yang kita rasa tu dia baik, tak baik, tapi tak baik pada kita, baik pada Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin rasa baik kat kita tapi tak baik pada Allah. Itulah orang beriman ini, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bezanya dengan orang kafir inilah dia. Kita susah, ada masalah, ada semayang, ada cara jalan penyelesaian, minta pada Allah. Kerana apa? Allah Ta'ala yang menjadikan sesuatu, dia berhak untuk beri apa yang dia nak. Jadi dengan sebab itu orang beriman, kalau sekiranya diuji, itu baik untuk dia.
Kalau diberi nikmat, baik untuk dia semua. Tak ada apa masalah pun orang beriman ni. Orang beriman ni tak ada masalah. Semuanya jadi baik. Beri musibah pun baik, tak beri musibah pun baik. Itu sebabnya Allah Ta'ala sebut apa? Maknanya ada musibah ni. Wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim. Ada bala'un min rabbikum azim. Ada balak ni tuan-tuan, ada balak yang mendukacitakan. Ada bala yang lain. Kan? Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama wal yubliyal mu'minin bala'an hasana. Ada bala dia jadi hasan, baik kebaikan. Jadi tidak semua bala ni dia tak baik. Ada bala yang jadi baik sebab ditimpakan bala, orang tu dia masuk masjid, ingat dengan Allah. Dulu tak pernah semayang, dah ingat semayang. Kan? Dulu tak pernah keluar zakat, tak pernah sedekah, dibalakan oleh Allah Ta'ala. Maka hasanan, rumah terbakar, ini duit hilang dan sebagainya. Lepas tu orang kata kau tak keluar zakat agaknya, kau tak sedekahnya. Baru tu dia mula bersedekah, Allah Ta'ala tambahkan rezeki dia. Kan ada kebaikan. Tapi ada bala'un azim, bala yang merupakan maknanya kemurkaan Allah. Dengan sebab Allah Ta'ala murka kat kita, Allah Ta'ala marah kat kita. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, muhasabah diri banyak-banyak. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Dan selepas daripada solat isyak nanti, saya diberitahu oleh jawatankuasa masjid ni untuk buatkan solat hajat. Kita buat solat hajat untuk siapa dia? Imam rawatib, Ustaz apa nama? Ustaz Razman, yang aksiden pada 2 hari yang lepas yang masih lagi tidak sedar di ICU lah. Mudah-mudahan dengan hajat yang kita pohonkan, Allah Ta'ala memberikan, kan, kalau takdirnya ada kebaikan, Allah Ta'ala memberikan kebaikan, dia sembuhkan penyakit dia insya-Allah. Kita mohon kepada Allah. Ini usaha kita je lah tuan-tuan, kan? Ini usaha kita. Usaha orang lain itu cara mereka, kan? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila nafsina tarfata 'ain. وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. والسلام عليكم.